Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi berada pada bahagian pertama surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka pada jilid yang ke-7, muka surat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu menyangkakan bahawa mereka dibiarkan begitu saja, mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu menyangkakan bahawa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Dalam kuliah lalu saya telah terangkan kepada tuan-tuan tentang bagaimana kita memahami Al-Quran ni, satu daripada aspek kemukjizatannya pada huruf-huruf yang dipanggil sebagai Fawatihus Suwar, pembukaan surah-surah yang 29 yang mana menggunakan pendekatan 14 daripada huruf hijaiyah, iaitu Nas, Karim, Qata', Lahu Sirun. Nas iaitu teks yang mulia, yang bersifat pasti dan memiliki rahsia. Dan kita lihat keajaiban penggunaan ini, kemukjizatan lughahnya. Allah memilih 14 huruf daripada 28 huruf-huruf hijaiyah itu, makna separuh, dan pemilihannya diletak pada 29 surah daripada 114 surah Al-Quran. Yang kedua, kita dapat lihat bahawa huruf-huruf yang terpilih ini mewakili makharij al-huruf, iaitu kalau kita belajar tajwid sebagai contohnya, alif ini adalah bahagian kerongkong, kemudian lam keluarnya letakkan di tengah-tengah mulut, sementara mim contohnya lahir dari pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Dengan demikian alif lam mim merupakan awal, tengah dan akhir. Selalu setelah penyebutan huruf-huruf ini kita akan lihat sesudah itu disebut tentang Al-Quran, macam juga Hamim yang kita pelajari sebelum ini. Jadi dari sini ada yang menjelaskan bahawa Al-Quran berbicara tentang awal penciptaan kehidupan dunia dan akhirnya, iaitu penciptaan hari kiamat. Alif Lam Mim ni tadi. Jadi Al-Quran akan menceritakan permulaan, pertengahan kehidupan di dunia dan akhirnya apa yang persiapan kita untuk menghadapi hari akhirat. Yang ketiga, kalau kita lihat Alif Lam Mim, bahawa kemukjizatannya adalah Al-Quran ini tidak akan dapat dibaca tanpa bantuan talaqi, tanpa bantuan pengajar yang mengajar kita. Kerana kalau kita perhatikan surah Al-Fil dan juga surah Quraisy juga dimulakan dengan Alif Lam Mim, Alam Tara Kai sebagai contohnya. Jadi kalau kita lihat, maknanya pada Alif Lam Mim permulaan surah Al-Baqarah ataupun surah yang sedang kita bincangkan Al-Ankabut sekarang, sebutannya Alif Lam Mim. Tapi kalau pada surah Al-Fil sebutannya Alam. Kalaulah zaman dahulu ketika Quran dituliskan tanpa baris dan dibaca sewenang-wenangnya oleh mereka tanpa melalui sanad ataupun isnad, maka tentu mereka akan baca sama. Tapi tidak, rupa-rupanya Quran ini memerlukan kepada proses yang dipanggil sebagai talaqi musyafahah itu. Jadi walaupun dimulai dengan huruf komponen yang sama dengan surah yang kita bincangkan Al-Ankabut di sini, tapi sebutan pada awal surah Al-Fil itu dibaca Alam. Tentu saja perbezaan bacaan itu diketahui bukan dari tulisannya, tapi melalui pendengaran, melalui pembelajaran. Jadi memang sejak permulaan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima Al-Quran menerusi pengajaran Jibril alaihi salam, yang ketika mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran itu tak membawa kertas tertulis walaupun selai. Jadi inilah dia satu permulaan yang perlu kita faham berkaitan dengan surah Al-Ankabut ini. Bila Allah SWT membawakan kepada kita tentang laba-laba, ada di kalangan orientalis yang mengatakan bahawa Al-Quran ini menceritakan tentang orang Arab sahaja, kehidupan orang Arab di padang pasir, binatang dia sebut pun hanya binatang yang muncul depan mata orang-orang Arab sahaja. Ini satu pendustaan. Kerana kalau kita lihat, ini surah namanya laba-laba. Laba-laba adalah satu haiwan yang hidup dalam kehidupan manusia pada hari ini, menunjukkan
kepada kita bahawa keserasian Quran itu untuk menyelesaikan masalah seperti yang kita gambarkan mengikut pentakwilan alif lam biqa'i itu alif lam mim menunjuk pada permulaan, pertengahan dan juga akhir. Maka teringat saya kepada satu kisah bahawa Quran ini begitu serasi dengan masalah manusia sampai ke hari kiamat, menyelesaikan masalah mereka. Sebenarnya kita belajar tentang surah As-Saff sampai pada ayat hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu wahai orang beriman, aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari seksa yang pedih di sisi Allah SWT. Ada sebahagian para ulama tafsir membawakan kisah surah As-Saff yang kita bincangkan itu adalah kena pada satu peribadi sahabat ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat ini namanya Uthman bin Maz'un. Dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau Tuan mengizinkan saya nak menceraikan isteri saya dan ingin hidup seperti rahib, maknanya putuslah hubungan dengan hal-hal keduniaan ini secara total. Kalau Rasulullah benarkan pun saya nak melakukan khasi, makna khasi ni makna apa ni panggil, membuang bahagian aurat, tentu bahagian kemaluan itu dengan tujuan supaya tidak ada rasa keseronokan dan tertarik kepada orang perempuan. Kerana bagi saya, wahai Rasulullah, kehidupan ni saya nak abdikan diri kepada Allah sepenuhnya. Siang saya nak puasa, malam saya nak qiyam. Jadi saya tak perlu pada isteri. Ini kata-kata Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mulia tuan-tuan. Sahabat yang besar jasanya, banyak berkatnya disebut Nabi SAW. Maka realistiknya Islam ini sebagai satu kehidupan, bahawa cerita tentang haiwan yang hidup di kalangan manusia Ankabut, saya nak buat apa kaitannya, betapa penyelesaian Quran ni kepada isu-isu sejagat. Jangan dipandang dia terasing daripada kehidupan kita, supaya kita tidak hilang kompas ini. Ini Uthman bin Maz'un bertanya kepada Rasulullah, kalau saya buat begitu boleh tak Rasulullah, saya ceraikan isteri saya, nama isinya Khawlah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya di antara sunnahku an-nikah, sunnah aku adalah nikah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi SAW, sunnah aku adalah berkahwin, sunnah para Nabi adalah berkahwin. Tak ada sistem rahbaniyah fil Islam, tak ada apa dipanggil sebagai kerahiban ataupun untuk melarikan dia pada hakikat hidup, iaitu duduk bersendirian, tak bergaul dengan orang, tak berkahwin, tak ada keturunan. Ini bukan sifat Islam. Allah jadikan bagi orang lelaki ada auratnya, ada kemaluannya berbeza daripada orang perempuan. Adakah ia dijadikan sia-sia tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Maka tegur Nabi kepada Uthman bin Maz'un, sahabat yang mulia ini, tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Nabi menyatakan bahawa rahbaniyah dalam umatku adalah jihad di jalan Allah. Rahbaniyatu ummati al-jihad fi sabilillah. Jadi untuk menahan nafsu yang berlebihan, maka umat aku disuruh berpuasa, kata Rasulullah SAW. Maka jangan kamu mengharamkan perkara-perkara yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi qul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Jangan ada yang mengharamkan apa-apa perkara yang telah dihalalkan oleh Allah Taala. Jadi di antara sunnahku juga, kata Nabi, adalah tidur dan berqiyamul lail. Aku berpuasa dan aku berbuka, kata Rasulullah SAW. Siapa yang paling pada sunnahku bukan daripada kalanganku. Lalu Uthman bin Maz'un, sahabat Nabi yang mulia ini, berkata, sungguh ya Rasulullah, saya ingin tahu apakah perniagaan yang paling disukai oleh Allah sehingga saya dapat buat perniagaan itu dengannya. Maka turunlah ayat yang telah kita bincangkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Jadi perkaitannya berkenaan perkara ini bila disebut oleh golongan orientalis. Maklum, di kalangan orientalis ni ada yang neutral dan beri pandangan-pandangan yang jujur walaupun mereka tidak dapat hidayah itu, tapi adalah ke kalangan mereka yang merupakan mereka yang berkepentingan dan punya hati yang jahat, pandangan yang serong terhadap Islam. Maka mereka mengatakan ini Al-Quran sesuai untuk orang Arab saja kerana sebutan haiwannya adalah haiwan hidup di tanah Arab. Ini satu pembohongan tuan-tuan. Mengikut kajian, kalau kita lihat dalam National Geographic, mengatakan bahawa laba-laba ni ada 40,000 spesies tuan-tuan. Di mana dia boleh hidup, di padang pasir ke, di tempat sejuk ke, di tempat panas ke, di Eropah ke, di Asia ke, ada berbagai-bagai pattern spesiesnya. Maka bila kita lihat surah ini, daripada awal lagi dia menyentuh tentang isu sejagat bagi orang Islam di mana saja mereka berada. Kerana kita akan lihat ayat-ayat berikut ini penjelasan tentang ujian bagi orang beriman, berupa ujian dalam berbagai-bagai aspek kehidupan, bagaimana mereka melawan nafsu mereka, bagaimana mereka berhadapan dengan penyakit, bagaimana mereka berdepan dengan tekanan orang lain. Jadi orang beriman adalah orang yang sabar, yang tidak lembik menghadapi kejadian-kejadian ataupun apa-apa insiden terhadap dirinya. Dia tetap teguh macam gunung, tak ada yang dapat menggoncangkannya walau tsunami sekalipun. Adapun orang yang imannya goyang, imannya mudah bergegar, itu adalah sifat munafiqun. Nanti kita akan lihat dalam ayat yang ke-10, Allah menceritakan lanjutan daripada laba-laba ni, dan saya akan jelaskan kenapa laba-laba yang dipilih oleh Allah SWT sebagai renungan untuk kita. Itu bila Allah menyatakan pada ayat ke-10, nanti kita akan lihat, a'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Sadaqallahul azim. Ada antara manusia ni sebahagian kata kami beriman kepada Allah, tapi bila dia mengalami satu tekanan, disakiti ketika dia beriman pada Allah, dia menganggap cubaan manusia itu macam siksaan besar daripada Allah. Dan jika datang pertolongan daripada Tuhanmu, nescaya mereka akan berkata, sungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati, dalam dada semua manusia? Jadi pada ketika ujian itu datang, manusia itu sendiri akan mengetahui sama ada dirinya mukmin hakiki ataupun merupakan seorang munafik. Nanti kita akan lihat juga dalam surah Al-Ankabut ni sebagai satu pembentangan bagaimana kehidupan ini perlu berlandaskan kepada panduan yang Allah kemukakan. Nanti dibawakan cerita para nabi yang ternyata lebih berat ujian-ujian mereka lalui. Kerana dalam hadis Nabi telah bersabda, asyadun nasi balaan al-anbiya thummal amthal. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian itu orang yang mencontohi para nabi. Bagaimana kepayahan mereka, lalu itu Allah menceritakan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan kepada kita yang baca Al-Quran, bagaimana kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Harun, supaya manusia mengetahui tahap bagaimana hebatnya ujian yang dikenakan kepada mereka, sama ada mereka cekal, mereka tetap teguh, istiqamah ataupun sebaliknya. Juga kita akan lihat dalam surah Al-Ankabut ini, antara isinya iaitu mendebat golongan musyrikun dengan membuat perumpamaan bahawa mereka ni dengan penuh tekanan dan juga penghinaan. Kemudian kita akan lihat dalam surah Al-Ankabut ini juga perdebatan dengan ahli kitab dengan cara yang baik, dengan lembut, dengan hikmah. Dan surah ini juga tuan-tuan kita akan lihat pembuktian kenabian Nabi SAW, kemukjizatan diturunkan. Contohnya Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat kepada baginda, sebagaimana diketahui bahawa baginda merupakan seorang manusia yang buta huruf, ummi, tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, dan bagaimana mengalahkan beberapa syubhah ataupun satu kemusykilan ditimbulkan oleh puak musyrikun berkenaan dengan kenabiannya, permintaan kepada baginda supaya menurunkan azab yang dijanjikan oleh Allah SWT. Nanti kita akan lihat juga dalam surah Al-Ankabut ini pemberian izin kepada kaum mukminin agar berhijrah daripada rumah mereka demi menjaga agama mereka daripada fitnah, dan suruhan kepada mereka ni untuk bersabar dan menjauhkan rasa takut mati. Jadi kita dah bincang dalam surah As-Saff yang lalu tentang bagaimana Al-Quran membawakan isu yang besar dalam kehidupan mukmin, iaitu supaya ada izzah yang dipanggil sebagai kemuliaan itu terletak pada jihad. Itulah yang dipanggil sebagai rahbaniyah. Ketika Uthman bin Maz'un bertanya kepada Rasulullah, adakah rahbaniyah itu berarti tidak berkahwin, bahawa melakukan khasi kepada anggota aurat? Maka Nabi telah menjawab, rahbaniyatu ummati al-jihad fisabilillah. Keunggulan umat ini terletak pada jihad di jalan Allah dengan kepelbagaian skopnya. Kemudian kita akan lihat juga dalam surah Al-Ankabut ni pengakuan golongan musyrikun bahawa Allah ni adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang beri rezeki, menghilangkan bahaya, menyelamatkan daripada segala bentuk kesusahan. Ini perakuan yang diberikan oleh si musyrik. Kemudian kita akan lihat juga dalam surah Al-Ankabut ini yang menceritakan tentang labah-labah ni agak satu makhluk yang tidak patut untuk diikuti. Allah membawakan kepada umat Islam supaya mereka bersyukur kerana anugerah yang diberikan kepada penduduk di Mekah, khususnya dengan keamanan, keselamatan daripada ketakutan. Maka jangan mereka membalas kasih sayang Tuhan itu dengan kekufuran. Dan kemudian kita akan lihat juga dalam surah Al-Ankabut ini balasan orang yang beriman, yang sabar mengalami ujian dan juga mengalami tekanan, cubaan. Dan kita akan bentangkan lebih lanjut tentang isu fitnah dalam kehidupan. Bagaimana fitnah itu merujuk kepada perkara keburukan dan perkara kebaikan rupa-rupanya. Kalau disebut dalam bahasa kita, fitnah ni merujuk kepada tuduhan. Sedangkan dalam bahasa Arab maknanya begitu luas. Akan kita sentuh pandangan Dr. Latif Nabulsi, antara para pentafsir moden yang outstanding tentang perkara ni untuk kita lebih memahami. Baik, muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, melihat kepada ayat yang kedua daripada surah Al-Ankabut ini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangkakan bahawa mereka dibiarkan begitu sahaja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Ini adalah satu pertanyaan daripada Allah SWT. Hamzah yang awal ni ni ahasiba, ini dipanggil dalam bahasa Arab sebagai hamzatu istifham. Jadi dia satu bentuk soalan, macam kita tanyalah, afulan hadar, adakah si fulan datang? Saya telah jelaskan pandangan Ibn Arafah bahawa dalam bahasa Arab perkataan dan juga hal itu berbeza tu. Walaupun dia juga sama dengan hal, tapi digunakan konteks yang berbeza. Kalau kita sebut afulan hadar ataupun hal fulan hadar, berbeza tu. Terjemahannya bahasa Melayu sama saja. Afulanun hadar, apakah si fulan datang? Hadar ni makna hadir lah. Kalau sebut hal fulanun hadar, mengandungi makna yang berbeza tu. Jadi kalau kita sebut hal tu, berarti memang kita nak tanya dengan pasti, datang tak si fulan tu? Kita tak tahu dia datang tidak, tapi
Tapi kalau kita sebut fulanun hadar, tu maknanya sama dengan hal tapi membawa makna agak dia datang. Betul ke dia datang? Begitu maksudnya. Kalau hal tu memang kita betul-betul tak tahu dia datang atau tidak. Tapi kalau ni kita bertanya, ya ke dia datang? Begitu maksudnya. InsyaAllah dalam kuliah akan datang saya akan lanjutkan lagi perkara ini untuk kita memahami bila persoalan itu ditimbulkan oleh Allah SWT. Dan menariknya bahasa Arab. Ni perlu kita fahami. Bahasa Arab ni kalau sebut hasibah, hasabah, hasubah, dia mempunyai makna yang dekat-dekat. Tapi kalangan para lughawiyun, disebut fiqh lughah, membezakan maksud yang dibawanya. InsyaAllah perkara ini akan saya terangkan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.